Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Sekalam kasih saya hulurkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Salam penuh keadilan saya ucapkan kepada panel hakim yang sentiasa bersama panji keadilan. Salam penuh penghargaan buat penjaga masa yang sentiasa peka bersama detik-detiknya. Dan salam penuh ukhuwah buat warga dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bermaudu pendidikan cemerlang negara terbilang. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum pelanggang dibuka, dengarkan dahulu paluan rebana. Sebelum kata meningkah bicara, dengarkan dulu kupasan tajuknya. Jika kita rujuk Kamus Dewan edisi keempat, pendidikan dinyatakan sebagai keperihalan mendidik. Cemerlang pula diertikan sebagai bersinar dengan terang, berkilauan dan gilang gemilang. Negara pula dirujuk sebagai sesuatu masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan, manakala terbilang pula dirujuk sebagai yang terkenal dan termasyhur. Maka, jika digabungkan kata-kata ini, maka muncullah satu makna yang memberi peringatan yang amat keramat kepada kita semua, iaitu betapa pentingnya pendidikan dalam memajukan negara Malaysia kita ini demi nusa dan bangsa tercinta. Sidang hadirin warga intelektual, dalam menyampaikan pidato ini, saya ingin mengupas 3 indikator yang menyokong maudu bicara saya pada hari ini. Ayuh kita mulakan letak dengan gagasan indikator yang pertama. Pendidikan berintegriti, negara dijulang. Integriti membawa maksud nilai kejujuran dan kepribadian yang luhur. Masyarakat pendidik yang memahami nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi satu amalan dalam pembentukan pendidikan yang cemerlang. Melalui pendidikan yang berintegriti ini, nilai-nilai kemanusiaan sejagat diterapkan, sekaligus amalan budi bahasa dan nilai murni juga dapat kita terapkan dengan penuh kesedaran. Walhasilnya, generasi yang lahir menerusi sistem pendidikan yang berintegriti ini ialah generasi yang kental jiwanya, murni akhlaknya dan sempurna pula mindanya. Beralih kepada rentas bicara saya yang kedua, pendidikan kreatif dan inovatif, negara produktif. Saban tahun kita melihat betapa besarnya peruntukan yang diagihkan oleh kerajaan kepada institusi pendidikan dalam usaha untuk memantapkan lagi medan pendidikan negara. Seterusnya, berjaya melahirkan modal insan yang bakal merajui negara. Hal ini kerana dalam dunia yang penuh cabaran ini, seseorang individu perlu mengolah sesuatu yang baru dan segar berdasarkan pengetahuan yang ada. Itulah domain yang ingin dibentuk dalam modal insan hari ini. Insan yang kreatif dan inovatif inilah yang akan memacu kepesatan negara Malaysia agar berjaya mengharungi arus globalisasi yang melanda. Seharusnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya, beralih kepada mandala fikir saya yang ketiga, pendidikan berkualiti, sosial sejahtera. Menurut Hussein Mahmud dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah, pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang berjaya menggabung jalinkan keempat-empat aspek utama falsafah pendidikan kebangsaan,
iaitu jasmani, rohani, emosi, dan intelek. Apabila keempat-empat aspek ini digabungkan, maka negara akan berjaya melahirkan murid yang berjaya mengikut bakat dan potensi diri masing-masing. Dengan itu, negara tidak akan ketandusan pekerja mahir, sebarang mahir dan profesional. Implikasinya, tiada lagi pengangguran dalam kalangan rakyat, serta negara akan dihabarkan bahawa pengangguran rakyatnya berada di paras terendah di seluruh dunia. Bukankah sudah terang lagi bersuluh? Pendidikan yang berkualiti menjana sosial sejahtera. Hadirin sekalian, sidang penonton penuh santun. Harus dikeju mana yang lena, harus diterus mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Oleh itu, saya ingin mengajak sidang hadirin untuk berfikir sejenak. Bukalah mata dan minda. Bayangkan apa yang akan terjadi sekiranya pendidikan diabaikan. Apa yang akan terjadi kepada negara kita? Apa yang akan terjadi kepada masyarakat kita? Mahukah kalian lihat negara dan masyarakat kita mundur dari pendidikan yang terabai? Sudah tentu hadirin tidak mahu. Memang tidak boleh nafikan bahawa kita sebagai warga negara akan terkesan sekiranya negara berada di jurang kemerosotan. Kerana itu, saya ingin menyeru sidang hadirin untuk bersama-sama memulangkan ajakan paradigma dan menanamkan sikap bersungguh-sungguh akan pelajaran dalam diri. Hal ini bukan sahaja menjamin kejayaan diri, malah dapat memperhebatkan pencapaian negara. Sebelum mengundur diri, saya ingin memohon kemaafan jikalau saya terkasar bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.